Terdapat dua soalan yang perlu pelajar jawab. Soalan yang pertama berkaitan perubahan keadaan jirim, manakala soalan yang kedua berkaitan dengan formula empirik. Ini adalah soalan esei dan sekiranya menjawab soalan esei, maklumat yang perlu diberikan, jawapan yang diberikan adalah mengikut jumlah markah. Sekiranya 3 markah, maksudnya perlu menyatakan 3 statement. Kalau 9 markah, perlu menyatakan 9 statement. Statement ini adalah penyataan. Okey, kita lihat kepada soalan yang pertama. Soalan pertama, Rajah menunjukkan 3 keadaan jirim iaitu P, Q dan R. Dia lukiskan keadaan dia. P mewakili keadaan jirim, Q mewakili keadaan jirim, R mewakili keadaan jirim. Dan soalan A, dia minta pelajar untuk mengenal pasti keadaan jirim ini. 3 markah setiap satu. Seterusnya, bagi soalan B, dengan menggunakan teori kinetik jirim. Apa yang dikatakan dengan teori kinetik jirim? Teori kinetik jirim menyatakan berkaitan dengan pergerakan dan keadaan zarah. Apa yang soalan nak? Soalan nak huraikan bagaimana perubahan di bawah berlaku. P kepada Q. Yang pertama, P kepada R, yang kedua dan R kepada P. Dan dalam penghuraian, mesti menyatakan proses yang terlibat. Kandungan tenaga dan juga pergerakan jirim. Jirim tu maksudnya zarah-zarah. So, kalau cikgu ambil satu contoh daripada P kepada Q, apa proses yang terlibat? P ini adalah cecair, Q adalah pepejal. Perubahan yang berlaku apabila cecair berubah kepada pepejal, proses yang terlibat adalah proses pembekuan. Bagaimana dengan kandungan tenaga? So, pelajar perlu nyatakan sama ada kandungan tenaga berkurang ataupun bertambah. Dari segi pergerakan, pelajar kena nyatakan sama ada pergerakan menjadi semakin perlahan ataupun pergerakan menjadi semakin laju. Macam tu. Dan kalau pelajar lihat markah dia 9. So, setiap satu proses daripada P kepada Q, nyatakan proses, nyatakan kandungan tenaga, nyatakan pergerakan akan mendapat 3 markah. Jadi, jumlah keseluruhan markahnya bersamaan dengan 9. Okey, sekarang kita lihat pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, dia berikan 2 rajah untuk menentukan formula empirik. Dan kalau pelajar lihat, yang ini kita dah buat eksperimennya. Masa bulan 2 hari tu kita dah buat eksperimennya. Dan kalau pelajar lihat, kita ada kaedah 1 menggunakan logam oksida, ada gas hidrogen. Dan ini adalah kaedah 2 menggunakan pita magnesium, logam, kita terus panaskan. Dan apa pembelajaran yang kita dapat sebelum ini? Kita gunakan kaedah yang ini, kaedah 2 ni untuk logam yang reaktif. Reaktif maksudnya logam yang mudah bertindak balas. Contoh magnesium. Contoh lain adalah zinc. Manakala untuk kaedah 2, kita gunakan proses penurunan dengan gas hidrogen untuk logam yang kurang reaktif. Ini untuk kurang reaktif. Selain daripada kuprum, cara penentuan formula empirik untuk logam yang kurang reaktif adalah logam argentum. Itu yang cikgu suruh pelajar ingat. Biasanya dia keluar soalan macam gitulah. Okay, soalan A. Terangkan mengapa kaedah 1 tidak sesuai bagi menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Dah jawab tadi disebabkan oleh kereaktifan logam itu. B. Cadangkan satu oksida logam dalam kaedah 1. Dalam kaedah 1. Okay, dia dah berikan kuprum oksida, pelajar berikan yang lain. So, yang lain yang ni cikgu berilah. Jawapannya, selain kuprum, kita boleh gunakan argentum oksida. Macam tu. Kalau yang ini dia minta lain, selain daripada magnesium, kita berikan pula zinc. Macam tu. Okay, C. Dengan menggunakan contoh yang sesuai, huraikan satu eksperimen. Dia suruh huraikan satu eksperimen. Soalan esei di makmal untuk menentukan formula empirik bagi suatu oksida logam yang reaktif. Jadi kita akan gunakan kaedah 2. Dan di dalam penerangan, mestilah ada yang pertama. Dia minta dalam penerangan, mesti ada prosedur, mesti ada penjadualan data, mesti ada pengiraan.
Ini soalan berkaitan dengan eksperimen. Dia boleh keluar dalam kertas 2 untuk soalan C. Kertas 2 semua sekali ada 8 soalan. Dia ada section A, struktur, esei B dan esei C. Soalan peringkat tinggi ni, peringkat mereka cipta, dia akan keluar pada soalan soalan bahagian C. Jadi, pelajar kena huraikan satu eksperimen. So, maksud huraikan satu eksperimen telah berlaku. Tapi kita tak ada data. Macam mana kita nak wujudkan data? Jadi dalam penjadualan data kita nanti, kita wujudkan data, kita gunakan nilai, gunakan simbol, gunakan A, gunakan B macam tu. Dan pengiraan pun kita gunakan simbol. So apa yang perlu ada dalam penjadualan data? Penjadualan data kita nanti pelajar semak dalam buku teks eksperimen yang berkaitan dengan menentukan formula empirik magnesium oksida. So dia ada penjadualan data dan markah dia tak banyak. Markah dia cuma 2. Pengiraan markah dia 2. So 4 markah, lebihan dia 6 markah. 6 markah ni dekat kaedah. Macam tu. Jadi pelajar lihat dalam buku teks dan cuba selesaikan. Cuba buatlah yang ini. Jadi cikgu berikan 2 soalan sebagai ulang kaji dan selesaikan dan nanti hantar selewat-lewatnya pada hari Sabtu. Okey. Selamat menjawab. Sekian, terima kasih.